Okey, kali ni kita nak bincang soalan paper 2 SPM bagi tajuk transformation. Okey, diberi soalan pertama dia ada untuk paper 2 ada beberapa soalan. Diberi soalan pertama, cari koordinat imej bagi titik A di bawah setiap penjelmaan tersebut. Untuk soalan pertama ialah P dan soalan kedua ialah PT. Dan diberi penjelmaan T ialah translasi negatif 52 dan penjelmaan P ialah pantulan pada garis Y sama dengan 4. Okey, jadi kita lihat untuk yang pertama diberi bahawa titik A di sini. Okey, kita nak buat reflection in the line Y equal to 4. Okey, jadi sebelum kita menjalankan reflection, kita dikendaki melukis Y sama dengan 4 dahulu. Okey, kita cari titik Y sama dengan 4. Jadi kita lihat ini koordinat Y. Jadi inilah titik Y sama dengan 4. Okey, jadi kita lukis garis yang selari dengan paksi X dan satu garis lurus yang memintas paksi yang memintas titik Y sama dengan 4. Okey. Jadi beginilah garis Y sama dengan 4 Y equal to 4. Okey, sekarang kita akan lukis garis yang serenjang dengan garis Y sama dengan 4 daripada titik A dan dia serenjang. Okey, dia mestilah sama panjang. Okey, jadi beginilah keadaan koordinat imej bagi titik A, iaitu untuk nombor 1, iaitu koordinatnya ialah ini ialah untuk X, ini ialah untuk Y iaitu 4, 3. Okey, di sini ialah nombor 3, di sini ialah nombor 4. Jadi koordinatnya ialah 4, 3. Okey, kita pergi kepada PT pula. PT jadi maknanya kalau kita lihat yang depan ni kita jumpa huruf T, maknanya kita akan buat translation dahulu. Okey, kita pergi kepada gambar berikutnya. Okey, jadi T ialah translation daripada titik A. Ingat yang huruf di depan tu jalan dulu. So jadi yang ini bermaksud ke kiri ke kiri. Dan yang ini ialah ke atas. Okey, ke atas. Jadi maknanya ke kiri sebanyak 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke atas sebanyak 2. 1, 2. So inilah imej pertama. Jadi daripada titik A kepada imej pertama ialah ni negatif 1, X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan 7. So negatif 1, 7. So ini adalah imej pertama. Okay, next. Daripada imej pertama tadi, kita lihat huruf P pula. Jadi kita akan membuat transformation P pula, iaitu pantulan pada garis Y sama dengan 4. Okey, jadi ini adalah garis Y sama dengan 4 yang kita telah lukis tadi pada gambar pertama. Dan sekarang kita akan lukis garis serenjang daripada titik imej pertama. Okey, imej pertama kita lukis garis serenjang. Dan dia mestilah sama panjang. Okey, jadi ingat dia mesti sama panjang dan serenjang. So inilah imej kedua daripada titik A kepada imej pertama negatif 1, 7 dan seterusnya kepada imej kedua iaitu imej akhir iaitu negatif 1. Ini negatif 1 dan ini adalah 1. So 1. Okey, jadi ini adalah jawapan bagi yang kedua melalui dua transformation. Okey, kita lihat kepada soalan berikutnya.
iaitu soalan B. Okey, diberi EJKL, makna yang besar ni adalah imej kepada ni ABCD ialah objek pertama di bawah penjelmaan gabungan WV. Jadi maknanya V jalan dulu diikuti W. Jadi kita dapati ya, daripada sini kita akan masukkan gambar kepada gambar inilah. Okey, ini adalah imej pertama. Okey. So kalau kita lihat kepada gambar ya, kita dapati dia bukan translation dan dia bukan reflection, maka dia adalah rotation. Jadi kalau kita ikutkan anak panah ni, okey, jadi kita dapati V ialah rotation. Buat satu dulu, rotation. Okey, kita dapati nampaknya 90 darjah. Okey, lawan arah ataupun anti clockwise. Okey, 90 degree anti clockwise. Dan untuk yang ini kita akan dapat 1 markah dan yang ini kita dapat 1 markah ya. Dan seterusnya kita nak cari center ya, sebab rotation perlukan center untuk bergerak. Jadi macam mana nak lukis, nak cari center of rotation. Okey, pertama sekali sambungkan bucu objek dengan bucu imej. Okey, kita kira. Ada berapa kotak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 bagi 2 ialah 3. So, 1, 2, 3. So, lukis garis serenjang. Lukis garis serenjang. Kalau 90 darjah, kita akan lukis garis serenjang. Okey, kalau yang bentuk ni kita kita dah dapatlah garis serenjang seperti itu. Kemudian kita lukis lagi satu, sebab kita tak jumpa ya titik persilangan di antara dua garis. So kita lukis satu lagi iaitu bucu objek dengan bucu imej. So kita lukis, kita pilihlah okey yang agak tak confuse. Okey, yang ini. So kita lukis pakai pembaris ya. Okey. Kita kira ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9 bagi 2 ialah 4,5. So, 1, 2, 3, 4, 4,5 ya. 4,5 kat sini. Jadi kat sinilah kamu kena lukis garis serenjang. Okey, ambil pembaris. Dan ini ialah tadi titik tengah. Dan gunakan pastikan garisan tadi tu sambungan bucu objek imej adalah dalam garisan ini garisan pembaris ni. Okey, kita nampak dekat pembaris Lucina tu dia adalah mengikuti berada di atas garis warna hitam pembaris. Okey, jadi kita akan dapat sudut 90 darjah dekat sini. So, kita lukis garis. Dan kita ketepikan pembaris. Okey. Jadi dia adalah 90 darjah. Dan kita akan jumpa ya titik persilangan di antara dua garis serenjang tadi ya. Bukan dua garis di antara bucu objek dengan imej. Tetapi untuk 90 darjah kita akan jumpa titik persilangan di antara dua garis serenjang. Kalau tak jumpa, maknanya kamu kena lukis lagi sekali garis bucu objek imej dan cari garis serenjang lagi sekali. Okey, di sini kita dah jumpa. Okey, ini adalah titik persilangan di antara dua garis serenjang dan dia merupakan rotation lah, center of rotation. Okey. Jadi, maknanya V adalah rotation lagi sekali. Okey, 90 degree, anti sebab dia ke sana. So, anti clockwise. At center
Okey, jadi ini ialah 1, ini ialah 3. So 1, 3. Okey, X 1, Y 3. So 1, 3. Okey, so 3 markah datang daripada rotation. Okey. Okey, kita teruskan kepada mencari W. Okey, jadi kita dah dapat image pertama di sini. Jadi apa yang kamu kena buat ialah kita nampak daripada image ni iaitu gambar yang kecil kepada gambar yang besar ya. So W ialah enlargement, pembesaran. Okey, macam mana nak cari faktor skala ataupun scale factor Factor scale. Okey, jadi kita lihat ya panjang image 1, 2, 3. Panjang image tu yang besar. So 3. Kita buat kat sini ya. 3 dan panjang objek ialah 1. 3/1 iaitu 3. Jadi factor scale ialah 3. Tak boleh buat dalam bentuk ratio ya ataupun nisbah. Dan tidak boleh tulis dalam bentuk 3/1 ya. Biarkan dia dalam bentuk 3. Okey. Kemudian kita nak cari center ya. Center at center iaitu pusat pembesaran. Jadi kita sambungkan bucu objek image. Kita sambungkan bucu objek image panjang-panjang. Dan kita dapati ada satu titik persilangan di antara sambungan objek image dan ini adalah center of enlargement. So jadi kita tulis balik W ialah enlargement, pembesaran ya. Factor scale ataupun scale factor ataupun scale factor 3 at center. Okey, ini ialah negatif 2 dan ini 5. So at center negative 2, 5. Okey, so 3 marks come from enlargement. Okey, ini adalah cara nak buat enlargement. Okey, so kita teruskan lagi kepada soalan yang ketiga iaitu C. Kita dikendaki mencari luas A, B, C, D ini ya. Jadi kita akan menggunakan formula sebab dia beri kat sini G, F, J, K, L, H bermaksud luas yang dalam ni. Okey, jadi yang ini ialah objek, dia adalah sama dengan objek. So kita anggap dia sebagai objek lah. So jadi kita lihat luas image ni yang besar ya. Luas image ni yang besar. So kita gunakan formula yang ini ya. Gunakan formula yang ini. So luas image tolak, okey sebab tak luasnya adalah apabila luas yang besar tolak luas yang kecil. So luas image tolak luas objek sama dengan 150. Okey, jadi menggunakan formula yang ini pula. Okey, menggunakan formula ni pula kita dapati luas image adalah okey tadi scale factor scale untuk enlargement ialah 3. So 3 power of 2 darab luas objek. Okey. Jadi kita gantikan dalam ni. Kita masukkan. So luas image tolak luas objek sama dengan 150 dan luas image ni kita gantikan kepada 9. Luas objek tolak luas objek sama dengan 150 dan oleh kerana ni sama jadi 9 tolak 1 ialah 8. Luas objek sama dengan 150. Dan luas objek ialah 150 bahagi 8. Okey, jadi ABC ni ini adalah luas objek. Okey, jadi kita kira sekarang
kita dapati nilainya adalah, jawapannya adalah 18.75 meter power of 2. Okey, itu saja.